Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini 14 Disember 2020 jam 9 suku. Okay, so sentuh tentang topik sebelum kita masuk analisa pair. Topik saya pada malam ni iaitu hujung tahun ni market adakah tidak volume? Okay, adakah benar atau tak kan? Okay, nak kata tak ada volume tu, volume tetap ada tapi kurang. Dan kesan ni akan terasa pada minggu 25 bulan kan. Yang tu yang kita akan nampak slow kan. Movement pair akan makin slow. Tapi bukan tak ada trade, boleh trade tapi slow. Yang tu je. So far lah. Dulu saya macam tu lah. Dulu masa saya mula-mula trade tu, hujung tu tak trade kan. Tapi bila saya tengok sini, saya hentam sama je saya tengok kan. Dia tak kita trade tapi dia trade kan. So saya pun trade. Bila trade saya rasa stay boleh make profit, stay boleh loss. Benda yang sama juga sebenarnya. Cuma slow. Yang tu je. So kita, tapi benda yang tak berubah adalah learning lah. Maksud kita belajar. Kita sentiasa belajar. Benda yang sentiasa kita akan sentiasa belajar dalam keadaan apa jua market sekalipun. Okay. Waalaikumsalam Suhaimi. Terima kasih. Okay. Yalah, setiap yang hidup pasti akan mati kan. So bila kita pula apakah bekalan kita yang cukup nanti. Okay, so itu berkenaan dengan sebuah sikit lah sentuh berkenaan dengan volume lah. Volume market ni dalam kita panggil dalam bentuk volume lah. Kita tak panggil dalam bentuk kalau dalam tak panggil bentuk candlestick kalau dalam market data sebenarnya dia lebih pada fokus pada volume. Berapa volume buy, berapa volume sell. Selalunya kalau trader yang yang betul yang tengok data dalam market market dalam LP depa based on volume. Depa tak bukan based on candlestick. Itu sebenarnya. Cikgu boleh terang tak macam mana nak short entry? Short entry Okay, short entry. Sebenarnya short entry ni tak tahulah, ada trader yang, kalau untuk personally saya lah, untuk short entry sebenarnya dalam 100 kali trade boleh sekali kot short entry kan. Lebih kurang macam tu lah kan. Jarang sebenarnya kita nak dapat short entry. Okay, ibarat katalah kalau trader yang bagi saya lah, dalam 100 kali entry mungkin 1 atau 2 yang short entry. So bagi saya yang fokus utama kita adalah nak consistent profit daripada kita fokus macam mana kita nak short entry. Okay, cuma kalau kamu nak betul-betul study tempat mana yang betul-betul nak sharp entry tu ada kan. Selalunya kita akan fokus kepada mana berkaitan dengan, kalau macam saya lah, saya akan fokus pada SNR. Selalunya kawasan SBR, RBS tu adalah merupakan kawasan short entry. Tapi dia tak selalu berlaku Tapi bila berlaku memang kamu dapat ujung pucuk itu saya boleh cakapkan based on pengalaman saya. Tapi kalau kamu tengok ada trader post selalu short entry itu, silalah ragui ke short entry nya. Itu saya cakap. Okey, sama ada dia ada PO keluar PO hold daripada zone A, B semua satu zone dia PO contohlah. Okey, ni ada soalan tanya. Di PO semua ni, satu zone ni di PO, lepas tu price dia turun, dia akan padam PO dia atas bawah, tinggal satu je ujung. Yang tu pun technical tu dia buat secara tunjukkan kata ni short entry okey. Sebab kita tak akan tahu, even kalau kamu ada tengok data volume sekalipun, kamu tengok subscribe data daripada LP pun belum tentu kamu akan dapat short entry. Semua kamu akan miss juga 2-3 pip. Itu pengalaman saya lah. Okay, saya cakap based on pengalaman lah. Tapi kalau kamu ada trader yang kata dia jumpa apa-apa ke apa tu, selagi kita masih menganggap chart candlestick yang dikatakan candlestick ni
ataupun boss chart, saya cakap terang lah, dalam 100 kali trade mungkin 1 atau 2 yang short entry. Kalau berlambak short entry tu mungkin dia scalping yang trade di M1. Tapi macam saya cakap tadi lah, tak selalu dia akan dapat short entry. Okay. So yang tu ya, untuk boleh faham apa kan? Jangan fokus pada short entry, fokus pada macam mana kamu nak consistent profit tu. Fokus pada zone entry kamu. Ingat, trader ni, kita trading, kita paling penting kita nak tahu kat mana nak entry, kat mana nak stop loss, kat mana nak TP, betul tak? Tiga ni kita nak. Kat mana nak entry, kat mana nak TP, kat mana nak letak stop loss. Trader ni kadang, saya ada trader apa, kadang ada yang PM saya masih dah 5-6 tu pun masih cari kat mana nak letak stop loss kan. Sebab dia tak fokus kepada kat mana nak exit. Exit tu TP lah. Exit dah boleh kat cut loss semua exit kan panggil kan. So yang tu yang kita kena fokus dulu. Waalaikumsalam Muhammad Nizam ya. Okay, terima kasih sebab join live. Okay, so yang tu bagi saya trader yang sesuai untuk kita. Untuk kita tahu adalah kat mana kita nak entry, kat mana kita nak stop loss, kat mana yang kita nak take profit dan exit. Dan jawapan saya boleh bagi jawapan siap. Saya akan entry di SNR, kawasan SBR RBS. Okey, saya akan TP di SNR. Okey, tak salah TP buy, TP sell, SNR lah, support and resistance kan. Dan saya akan tak stop loss saya di luar 5 pip ke 3 pip ke pada SNR ataupun CRS. Okey, simple tu lah. Tapi nak dapatkan nak simpelkan benda tu, naknya saya mengambil masa yang lama. Saya lebih kurang dalam 7-8 tahun untuk saya dapat benda tu ya. Simple lah tapi learning ya, perjalanan proses nak faham sampai orang apa, kita dah boleh faham gerak market tu, learning tu. Yang tu kamu kena betul-betul kena betul-betul melalui proses tu. Betul? Agak yang mencabar. Okey. Waalaikumsalam. Life changing Chin. Terima kasih. Okey. So itu sebuah sikit lah berkenaan dengan perkongsian lah. Lama saya mula lagi pun lama saya cakap. Okey, apa tambah ya? Nanti saya tambah lagi kalau ada soalan yang tanya berkaitan dengan emosi yang trading, kamu boleh tanya sekali tau. Dah senang ke 4 tip. Okey, tak masalah, cuma aja. Okey, so pair, okey, betul-betul kita tengok analysis pair. Kalau sempat boleh kita entry sama, kalau tak sempat kita akan tunggu. Tapi saya akan bagi tempat-tempat yang tertentu kita akan buat apa kita nak entry letak. Okey, so minggu lepas saya tak trade. Okey, minggu ni baru saya akan tengok chart. So minggu ni pun dah 14 hari bulan. Tak apa, kita just tengok saja. Kita akan entry kalau ada peluang. So first kali saya sebab kalau kamu tengok kalau saya susunan saya mesti AUD dulu kan, sebab saya ikut susun kat abjad. So selalunya saya akan entry pair apa? Selalunya saya akan entry pair AUD dulu. Pair USD belakang-belakang ni jarang saya dapat entry. GBP kan jarang saya dapat entry. Selalunya saya akan entry pair depan sebab saya selalu analysis pair depan dulu. Okey. So kita tengok ACAT lah. Okey, adakah ACAT akan naik lagi atau tak? Betul tak? So kalau kita tengok daripada segi structure okey. So kalau kita tengok sini, price dah apa? Dia dah berjaya break SNR. Berjaya break support and resistance. Resistance. Maksud dia berjaya break ni. Ni pergerakan ni okey, telah berjaya break ni. Pada ketika ni kita target kita nak entry sell. Okey, saya setuju. Okey, korang tahu main nak sell kan. Tapi nak sell pun kamu kena tengok sebab dia ada support resistance ni, support di bawah ni. Sebab tu saya kata hati-hati untuk sell dan saya fokus kepada buy. Okey. So sekarang ni price dah break atas. Dah break resistance ni, so kita akan target untuk buy. Tu adalah
kita punya trend kita sekarang, kita faham okey, dah sekarang ni adalah trend buy. Macam mana saya dapatkan trend dalam trading? Saya menggunakan support resistance ni. Okey, ni merupakan trend buy. Okey, so saya akan fokus whatever apa pun, saya akan fokus buy. So nak tengok pula next resistance kat mana. So kita nampak kawasan ni dekat oh lama ada pula dekat kan. Okey, so hati-hati lah. Kalau kita nak main boleh, tapi hati-hati lah kita tak tak perlu kamu nak tengok teropong jauh kan. Just sekadar mata memandang. Okey, sekadar mata memandang. Yang ni menarik lagi lah, kita nampak kan, dia tarik ini. Okey, so sekadar mata memandang yang kita nampak. Okey, sekarang ni price dia akan cuba test level ni. Okey, sekarang ni dia dah cukup syarat pertama dengan breakout ni. Saya anggap dia breakout sekali dengan ni lah. Ni pun dia breakout juga kan. Okey, dia breakout ni. So syarat yang kedua, price akan test hari ni dulu. Okey, dia akan cari SNR ni. So macam mana? Saya nak, okey, ada dua pilihan lah. Sama ada saya akan menunggu price turun lagi. Okey, saya nak dia turun lagi. Turun lah sampai kat area sini berapa? SBR, BS kan. Ni apa? Resistance dekat support kan. Okey, sampai area sini. Ni price dah di kawasan ni break petanda SNR. So apa yang saya nak berlaku kat ACAT ni dalam masa minggu ni ataupun minggu hadapan. Okey, sebab saya trade dia analisa di H4. Kalau saya laju saya bagi tahu lah. Saya akan ulang balik lah. So saya nak dia membuat retracement sampai bawah ni untuk saya buy. Membuat retracement dia turun. Price turun sampailah kawasan ni ataupun mana. Kita tengok lah, kawasan lagi turun lagi banyak lagi kita saya suka. Ni pun boleh lah, okey. Selagi dia tak break ni, okey, selagi tu valid untuk buy. Okey, bukan saya tak stop lah bawah ni bukan. Saya akan tunggu price turun dulu. Okey, saya akan tunggu price turun dulu untuk cari buy. Okey, stop loss bila terbentuk, bila saya tunggu ada CRS terbentuk, dan saya akan letakkan stop loss bawah CRS tu. Okey, stop loss kalau ada di zone-zone tertentu lah. Okey, clear tak untuk ACAT? Kalau ada nak minta analisa pair apa, beritahu lah. Kamu boleh beritahu nak pair apa, InsyaAllah selagi pair tu berada di dalam saya punya list ni, InsyaAllah saya akan analisa. Okey, sini ada 28 pair, tambah lagi 2 pair, 3 pair, ada 31 pair. Saya suka analisa semua pair, tapi saya tak entry semua. Saya akan entry 1 atau 2 saja, ataupun 3 untuk 1 minggu tu. Okey, so kita dah analisa pair ACAT. Ada tak pair yang nak saya analisa? Boleh kau bagi tahu. Nak saya analisa pair apa? Yang kamu tengah floating lah ni ke? Okay, saya ambil atas dia kan. Ni saya ambil bawah pula kan. Saya tengok pair UJ lah. UJ, apa cerita UJ ni? UJ ni target buy kan, tapi tak mau naik-naik. Kenapa Okay, firstly, kalau pertama kali bila kita buka pair baru, kamu kena ingat kat mana support and resistance dia. Okay, kita akan tanda support and resistance dia. Ni adalah support, satu support, ni second support. Okay, so resistance dia mana? Okay, so saya nampak ni satu resistance. Dan sini satu resistance. Untuk UJ ni, dia ada satu sikit lah maksud dia. Okay, kalau sekarang ni price kat sekarang ni dia di 103. Kenapa tu sangat kecil Kau hujung tu mana gue kecil Saya tak tahu. Okay, so sekarang kita nampak price di 103. Okay, tak apa, nanti saya tengok.
Okey, 103.700. So ini adalah support, dia ada support ni. Satu support. Okey, saya ambilkan ni sebagai zone lah. Okey, zone support ni. As long dia tak break support ni, price ada potential untuk naik atas. Okey. Tapi andai kata dia break ni, so dia akan turun bawah. So kita akan tengok pukul 10 nanti ya. Jam sekarang kan pukul 10 dia close, macam mana dia break atau tak. Tapi kalau dia masih dalam zone, jangan sell lagi, relax dulu. Tapi kalau dia dah keluar zone, break bawah ni, kamu boleh tunggu dia PO di atas. Okey, sebab dia boleh buat penurunan. Okey. Cuma kalau tengok dari segi penurunan okey, dia buat kan higher high. Sini dia buat kan. Dia higher high pula kan. Okey, dia buat low, lepas tu dia sini dia fail to break ni kan. Tak nampak? Dia buat kalau kamu tengok dari segi ni ilustrasi lah apa yang dia prank. So sampai ni selalu ni ke mana? Okey, kita tak boleh nak buat kata sampai sini ke macam ni kan. Tapi kita boleh nampak apa yang price dah buat sekarang ni adalah dia gagal untuk break, untuk buat new high. So ada potential untuk dia ke bawah. Okey. Nampak tak? Cuma yang untuk UJ ni saya tak kurang berminat sangat untuk trade sebab kamu tengok daripada 23 November tu price ngok-ngek kan. Maksudnya dia dalam masuk, dia bukan dalam bentuk trending dia dalam bentuk range kan. So kalau trending kita senang untuk entry. Tapi kalau dalam bentuk ranging, hati-hati sebab dia memerangkap trader Okey. So yang ni saya nak beritahukan tentang UJ. Sebab saya nampak kat komen tu macam-macam nampak kan, nak GJ, GN kan. So kita akan fokus pada yang permintaan lah. Yang ni saya punya. Okey. So daripada Nafos pay GJ dengan GN. GVP lah. Minat GVP Okey. So kita tengok GJ apa berlaku kat GJ ni. Buih dia. Okey. So GJ daripada Nafos lah. So GJ start. Okay, so firstly macam saya cakap, tandakan support resistance dulu. Kalau price tak gerak, cantik lagi lah. So kita akan tandakan di support. Okay. Ada gap kan muka tangan ni kan. Tapi di chart Wanda tak ada gap lah. Okay, ni adalah resistance. Okay. So saya nampak ni adalah price break. Okay, nampak price break. Okay, apa ni new resistance yang dia buat. Maksud dia ni support. Okay, tapi yang kita nak yang ni, dia dah berjaya memecahkan low ni kan. Okay, so ni apa yang saya boleh cakap. Okay, sekarang ni price kita akan cuba cari sell GBP. Okay, GBP kita akan cari sell. GJ saya akan fokus pada sell. Okay, so nak sell kat mana? Time ni kita nak tunggu CLS. Okay, time ni saya akan tunggu CLS. Sama ada saya akan sell di kawasan SBR RBS ni ataupun di fresh di kawasan resistance. Okay, saya besarkan sikit sinilah. Ada trader yang minat short entry ada peminat lah cara-cara macam ni kan. Kat kawasan ni pun dah boleh sell sebenarnya. Okay, sini pun dah boleh sell. Okay, apapun kita akan tunggu candle close pukul 10 nanti macam mana. Okay, lagipun hari ni yang Isnin, janganlah kita nak glojok sell cepat kan. Relax dulu. Okay, kita nak tengok sell dulu. Tapi kalau anda kata yang terbaik apabila kita tengok price dia turun, lepas tu dia buat support baru dan dia pecahkan support tu. Ni adalah yang the best.
Tapi kalau nak tunggu macam ni, ada trader cakap oh lambat lah macam ni kan. Okay, memadai kita tunggu dia buat CRS. So andai kata lah, okay, candle close GJ andai kata candle close pukul 10 nanti price dalam keadaan pimbar macam ni, okay, so kita boleh target sell dengan stop loss kita. Kita ambil lah atas sikit pada sini, okay, PO, mungkin PO ataupun ni kita ambil half body PO, okay, dan TP kita di bawah ni 200 pip. Wah, okay, dah lama trade banyak pip Contoh pula 200 pip sampai lambat tahu okay, lambat lah, tunggu lah. Tapi GBP kan sekali apa senapas lah dia beli P sampai 200 pip kan, so terang masalah. Okay, so GBP GJ saya target untuk sell, okay, dan strategi terbatai kalau price break ni, anda katalah tiba-tiba nanti dia naik lagi, so dia naik lagi, so waktu ni kita tahu strategi terbatai bila price dah break resistance ni, tak cari sell lagi. Okay, trade make sure tak stop lah itu saya boleh cakap lah dengan kamu. So ni adalah GJ. Clear tak nafas? So tengok RGN okay, ni bila November hari tu kan. Okay, so pertama kali kita akan tandakan apa? Support resistance So ni ada resistance dia. Support dia. Yang ni memang the latest support lah yang dia buat hari ni kan. Tapi next support tu ada lagi tak? Itu kita tengok. So kata dah saya akan buka kat daily. Kata dah saya buka kat weekly kan. Nampak macam jauh kan. Nampak jauh sikit kan. So weekly apa kita nampak adalah ni support oh dia ada trader nampak zone weekly kan. Ni pengalaman saya lah. Saya pun dulu buat macam ni. Nampak support kat weekly kan, layer penuh zone ni, penuh daripada bucu-bucuan lah price break. MC juga naikkan tu. So janganlah buat macam tu. Okay, sebab apa kita tahu apa kat weekly kan support kuat dah, strong support so layer lah apa lagi kan. Dah lah tahu juga. Okay, so saya buka daily lah. Kalau saya nak kecilkan sikit dia punya zone Kalau ni adalah support di daily So sekarang ni price dah ada support, dah ada resistance. Okay, so kita tengok apa yang latest price buat adalah price break ni. Break apa? Break ni, break lower ni dan dia turun. So price membuat kenaikan. Okay, dan kita akan tunggu price buat apa? CRS. Okay, CRS untuk kita cari peluang sell. Sebab kita bagi saya as long price tak break resistance ni di 191 ni 00 ni, selagi tu kita akan fokus kepada sell. So sell minimum TP kita sini ataupun sini lah. Okay tak? Okay, so kita akan tunggu candle ke-10 ni ada buat apa. Okay, sama ada kita boleh ambil risiko atau tak untuk pair ni. So next adalah pair daripada Nick Khairul Farhan minta EA. Esok kita akan tengok apa berlaku kat pair ni dia fail tak fail ke, kita akan tengok. So EA, apa berlaku pada EA? So firstly kita akan tandakan support and resistance. Okay, ni resistance dia hujungnya.
Okay, ni price dah break low. Faham? Bila break low ni petanda dia nak turun lagi kan. Turun je EA ni bila nak naik kan. So support dia mana support dia? Dia sekarang ni berada di kawasan support ni Sekejap saya check dengan daily Okay, sama, tak masalah. So strategi kita untuk EA adalah sell, betul tak? Tapi sekarang ni dia berada kat support. So macam mana nak sell kat sini? Hati-hati Okay, so kalau kita nak sell lagi untuk EA, make sure dia break dulu. Jangan sell sekarang, lihat dulu. Okay, make sure dia break dulu. Dia break ni, support ni, bolehlah kamu tunggu dia retrace balik. Sama ada dia retrace masuk dalam zone balik, ataupun dia akan retrace atas lagi untuk turun lagi. Okay, ni support tentang EA. Nak sell lagi, tunggu sell. Nak buy EA, saya tak berminat untuk buy lagi EA. Okay, sebab saya tak nampak, even dia dah buat, kita nampak dia buat tanda-tanda kenaikan, tapi agak berbahaya untuk kita buy lagi EA. Sebab dia masih dalam zone ni. Melainkan dia main satu pimbar terus naik, yang tu kita nampak adalah kekuatan buyer tu ada. Tapi bila dia buat pimbar yang kali ni, okay, stay tak naik-naik, something wrong lah. Okay, so ini support tentang EA. Kita target sell, tapi tunggu dia breakout ni. Breakout bawah ni, okay, esok atau lusa kita boleh tengok. Kita akan tunggu dia buat retrace pula. Minggu depan pula, mungkin minggu depan EA kita boleh entry. Contoh macam tu lah. Okay, saya suka dia cari zone-zone macam ni lah. Dia retrace sampai sini. Ada dia cakap rugi lah, kadang-kadang tak sampai pun dia turun kan. Tak apa, biar kamu kena ingat benda ni, biar kita tak rugi sebab tak trade, okay, daripada kita rugi sebab trade. Kenapa saya nak dia retrace sampai atas? Sebab saya nak jaga R. Okay, kawan-kawan, bila kita retrace kita tahu kita boleh target sell lagi bawah, sampai bawah. Kalau kamu kat sini, kamu yang stop loss pun dah ni lah, tak cantik lah. Okay, harap je lah untuk pair EA. So next adalah pair GU. Ramai GU daripada life changing. Shazir pun GU. So I mean tak you get Shazir GU. GU lah. Okay, kita tengok GU lah. GBP minggu ni lah. Saya tahu mesti ramai share GU kan, sebab tu minta GU ni. Okay, so sekarang ni GU macam mana? Okay, so firstly kita akan tandakan resistance. Ni resistance ni, kalau pecah ni, GU akan terbang. Okay, ni dia punya limit dia. Dia pecah ni, high bye bye GU. Okay, so next adalah support pada yang sell lah. Kamu boleh tak stop loss lah, kata tu. Pada yang ni adalah support yang baru buat tadi. So kita nak next support. Okay, next support dia mana? Sini. Okay, ni apa? Saya tengok berhampiran lah, saya anggap sekali lah. Okay, masuk dari sini. Okay, saya ambil yang ni bagai zone support, saya satukan. Dan next adalah sini boleh, ataupun kita boleh ambil low yang ni pun boleh. Yang kita nampak lah. Okay,
So next lower sini. Oh banyak lah, 3 kan. Selalu saya buat 2 lah. Kali ni saya nampak movement lah. Okay, so GU. Okay, ini penting sebenarnya. Sekarang ni kalau kita tengok, okay, strategi kita akan fokus pada sell sebab dia ada breakout ni. Cumanya dia akan buat retracement. Okay, price akan buat retracement untuk cari level sell. Dan strategi kita akan invalid strategi bila price break ni. Maksud dia bila price break ni automatik kita akan faham GU akan terbang. Dia turun tu untuk naik. Dia tak turun untuk turun. Sekarang ni dia naik untuk turun, betul tak? Kita anggap masih strategi macam tu. Okey? Dia naik untuk turun. Tapi kalau dia break atas ni, memang dia turun untuk naik. Okey? So strategi GU sekarang adalah sell. Okey, kalau tengok daripada movement pun kita akan nampak dia buat apa? Dia break, lepas tu dia break pula new low, dan sekarang dia naik balik. So naik ni dia melepasi ni lah. Kalau dia melepasi ni, so kita akan tahu strategi kita betul. Tapi as long dia tak melepasi, dia akan ada potensi untuk turun lagi untuk test level ni. Okay, so TP kita first adalah sini lah. As long dia tak break ni. Okay, second adalah bawah ni lah. Okay, so GU saya masih berpegang kepada sell. Saya padam sikit lah, nampak serabut lah. Okay, saya tanda sikit pakai trend line sini. Ni pun kita boleh ambil trend line. Tapi kamu jangan kelang kabut kan. Bila price break trend line ni, relax dulu. Jangan kelang kabut, kita masih ada peluang lagi untuk sell kat sini. Pada yang dah sell kat bawah ni, hati-hati lah. Pastikan margin kamu cukup lah. Tapi yang belum ada sell, relax dulu. Tenang dulu. Price boleh naik di atas, price boleh turun bawah. So kita akan tunggu dia firm CRS, baru kita akan entry sell. Okay, saya tak tahu apa berlaku pada USD, dan saya pun tak tahu berlaku GBP. Tapi apa saya nampak kat chart ni saya tak tahu. Maksud dia fundamental lah. Dari segi fundamental saya tak tahu. Ada trader yang faham fundamental, dia tahu okay, USD melemah sampai tahun depan. So dia kata sell lah, cari buy lah USD kan. So saya tak tahu yang tu lah. Saya cuma based on apa yang chart tunjuk kat saya, based on candlestick tunjuk kat saya. Okay, so yang ni saya nampak tentang GU. So GU dah clear GU. Okay, so next adalah apa yang minta ya? Make sure kamu trade tak stop loss. Okay, kadang-kadang floating banyak kan. Okay, next adalah Suami ya. UCAT. So kita tengok UCAT. Ini macam lama sikit lah. Sebab mungkin lama tak live kan. So UCAT UCAT kita tengok. Mana dia punya support ni? Tak ada, hilang. Okay, UCAT. So kita tengok UCAT kita tengok daily. Daily pun kecil ke? Kalau pada weekly, so ni adalah support di weekly ya. So saya akan tengok dia ni lah. Sebab kita nak kecilkan zone support tu lah. Okay, good. So saya kecilkan zone support lah. Nak comel-comel, perempuan kita comel. Saya ada sahabat saya kan, dia tak pemberi inspirasi. Okay, so ni chart ni kita tengok pada H4. So sekarang ni apa berlaku kat ni? So kita cari kat mana resistance dia. Kalau kita tengok betul-betul, kalau yang kecil kita akan nampak sini yang resistance dia. Okay, ni saya kecilkan supaya mudah. Kalau saya ambil pada zone yang besar, lambat nak trade kan. So sekarang ni price, kalau UCAT ni, kalau kamu nak buy UCAT ni, kamu make sure dia break ni dulu lah. Kamu cari buy, break ni dulu baru buy UCAT. Okay, bagi dia retrace baru buy. Tapi as long tak break ni, janganlah mimpi nak buy UCAT.
Okey. Bible kena ingat juga sebab dia ada resistance kan. So net resistance pada UCAT mana ada. Okey. Ni nak tak nak kena ada, dia kena ada benda ni dulu. Okey. Sebab ni adalah kawasan SPR dia. Okey. Okey, lepas tu barulah sini. Sebab ada trader dia punya pegangan dia dah turun banyak ni. Saya dah nak buat macam tu. Dah turun banyak ni aku kan kata, boleh buy ni kan. Macam mana pun price boleh buy kan. Kita relax dulu kan. Selagi dia tak buat structure pun ni pun, selagi tu kita tak akan buy. Kadang kita dah buat structure pun dia boleh break lagi. Apakah lagi kalau kita hanya mengharapkan berlaku candle hijau lah. Candle hijau buy je nak kamu. Okay. So yang ni adalah untuk buy dan ni adalah support yang kecil ya. So kalau kamu nak sell lagi, okay, tak? Kita nak sell lagi kan. Dah turun banyak kan, mungkin turun lagi kan. So kita nak sell lagi. Sekarang ni kita nak tunggu dia apa? Tunggu dia break. Kamu tunggu dia break ni, support yang latest ni. Okay, break. Retest kan. Sell sampai ni. Peluang untuk sell lebih cerah daripada peluang untuk buy kan. Okay. Apapun kita akan tunggu price breakout dulu, baru kita buat decision untuk UCAT. Clear suami. Okay. So settle untuk UCAT. Waalaikumsalam Anwar, terima kasih join saya punya live. Daripada G ni EU Muhammad Ruhaifi pun EU. Floating banyak EU lah. Okay, make sure ada margin yang cukup lah. Floating tu normal lah dalam trading kan. Okay, floating tu normal dalam trading. Okay. Minggu lepas, 2 minggu lepas saya target nak buy Saya nak tunggu dia turun, tak pun turun. Saya nak buy kat sini EU 2 minggu lepas, tapi tak sempat tengok lah sebab ada ni saya ada emergency. Okay, tapi price arah dah betul tapi tak masuk Zaizumiya zone entry. Adakah saya rugi? Saya tak rugi, saya tak loss apa-apa dalam trading. Ingat, ni mindset yang saya nak faham. Biar kita rugi tak trade tak apa, daripada kita rugi sebab kita trade. Okay, pokoknya kita tahu arah kita dah betul, cuma tak sampai tempat yang kita nak dia turun. Yang tu je. Tapi dia mencari apa? Mencari SNR kan? Nampak? Okay. Dia cari apa? SBR, RBS ni kan. Tapi tak apalah, benda dah naik lagi naik kan. So untuk EU, banyak masuk. Okay, untuk EU, ke mana arah tujunya EU? Dah naik banyak EU satu gak ni. Kita nak sell tapi dia duk naik kan. Bila kita nak boleh sell kan? Okay. So sekarang ni EU berada di, ni adalah resistance. Saya cari net resistance lah. Kat daily dah ya. Kau hilang lah daily. Daily dah ya. So EU sekarang ni berada dalam zone ni tau. Zone ni ramai yang target sell pasal EU ni. Okay, walau bagaimanapun saya kata relax dulu. Jangan nak sell lagi. Relax dulu. Okay, sebab dia boleh naik lagi kan EU ni. Ni saya ambil next support lah. Punya tak nampak dia punya apa, training itu sampai apa, sampai tak nampak dia punya. Okay, so ni saya boleh buang sebab dia dalam bentuk ni. Okay, next adalah sini. Bawa Johri ke terbang. EU. So macam ni EU. Okey, sekarang ni kita tengok daripada yang lepas kan, price buat apa. Okey, ni yang kamu nak kena hati-hati sikit kan. Okey, kalau tengok dari segi ni EU dia buat penurunan. Okey, penurunan. Tapi penurunan dia ni
Dia jaga untuk dia dah break ni. Okey. Kita tahu target sell lah. So kita akan kata kenaikan dia ni adalah kenaikan untuk bagi retracement. Okey, walau bagaimanapun. Okey. Strategi kita akan invalid apabila price break ni. Maksud dia kalau dia close dia break ni, strategi untuk sell adalah invalid sebab kita akan berubah jadi strategi buy pula. Okey. Masih tak cukup walaupun dia dah break, kita tengok dah cukup syarat, tapi hati-hati lah. Macam cakap lah, dia break ni automatik strategi sell kita adalah terbatal. Kita akan cari peluang untuk buy lagi sampai atas ni pula. Kalau tanya saya akan selesa tunggu peluang buy lah untuk EU ni. Walaupun saya nak dia turun lagi, dia turun lagi bawah, tapi dia tak mau turun, buat macam mana kan? Kena buy kat atas pula kan. So kita akan jadikan sebagai zone buy pula. Dia break ni automatic yang ni akan jadi zone buy kan. So kita akan cari buy pula sekitar area ni. Dia break lah. Okay. So as long dia tak break, selagi tu tak ada decision. Maksud dia break bukan dia test break. Yang tu lebih selamat. Okay. So yang tu saya boleh terang tentang EU Strategi kita sell, tapi bila dia break ni automatik strategi kita adalah invalid strategi. Kalau saya entry kat sini pun mungkin saya akan kena stop loss kat sini. Okay. Ini saya buat tentang EU Next saya pull out tadi GU dah. Daripada Afif, EG dengan ECAT. EG So tengok EG EG, apa berlaku pada EG? EG kamu ingat kalau kamu tengok daripada movement saya apa? Ingat? Siapa pernah tengok saya punya live sebelum ni kan? Saya punya EG, kalau kamu tengok live dalam awal bulan ni ataupun hujung bulan lepas, saya ada cakap EG saya target sell kan? Saya target buy kan? Sampai sini sebenarnya. Untuk swing kan? Betul tak? Kamu tengok balik video kat YouTube. Kalau kamu tak dapat ni, kamu tengok kat YouTube. Okay, saya datang tentang ni. So, sekarang ni perjalanannya adalah perjalanan untuk capai sini. Sampai ke sini. Saya ada member yang hold daripada sini kaya lah dia kan. Saya tak hold lah, saya ambil Okay, dah aku tak masuk lah lepas tu. So, EG, macam mana EG? So, sekarang ni strategi kita masih pada buy. Dan dia pun tak tunjukkan bahawa dia nak turun. Okay, dia cuma test. So kita akan tandakan support dulu kat sini. Ni simple analysis So dia dah break buy. So anda kata candle lagi pukul 10 lagi, pukul 10 lagi, pukul 10 seminit nak dia close bentuk bullish. So kita boleh cuba untuk buy pukul 10 Okay, stop loss dengan take profit kita. Kalau kamu nak swing, pula habis ni 97 Kalau kamu tak mau swing, kamu ambil TP kat sini pun boleh kan. Ikut skor kamu sini boleh kan. First resistance Okay, so far EG saya target buy. Okay. 8 saat lagi, 7 saat, 4 saat. Tu dia. So, saya pun Isnin ni saya jangan trade tapi sebabkan ada apa? Bolehlah kita trade sama-sama So, saya nak entry buy saya nak buka MT4 So, dah close bahagian ni. Boleh buy. The best stop loss sebenarnya di sini. Okay, the best stop loss sini lah. Tapi kalau macam saya akan tak sini. Anda kata kena stop loss, dia buat CRS bawah ni, saya akan buy lagi. Macam tu. Okay, bukan kena stop loss terus. Kita nak sell tak? Kita akan tunggu dia break ni, baru kita akan sell. So EG saya nak buy. Sekejap EG
Saya live dulu lah. Saya nak introduce account yang kena ada kan. Okay. So saya tanda lah sikit. Kita bayar bersama, kita tengok esok stop loss ke atau tak. Kena stop loss. Kamu jangan CT lah. Kita tengok lagi apa normal lah tu. Tapi kalau kamu yang analisa kata sell tu, janganlah kamu nak ikut saya buy pula. Ni saya punya trade lah. Kamu punya trade tu ikut kamu lah. Okay, analisa saya ni just bagikan sebagai confluence saja. Make sure follow kamu punya analisa. Jangan kamu follow saya punya analisa. Salah tu. Okay. So, ikat. Malam ni dah live lama. Ikat. So, ikat lah. Ikat. So, apa berlaku pada ikat? Okay. So, kalau tengok daripada sudut segi high low dia. High low. Okay, price dah break kan. Dah break ni. So, kita akan tengok ikat ni kat bawah ni. Tengok target sell ikat lah. Nak sell sampai bawah ni. Tetapi ni tanda. So, kita tandakan support resistance low. So, ni adalah resistance dia. Besar resistance dia. Okay, ni ada support dia. Yang mana support dia react di level SBR RBS ni. So, ikat ni saya akan cari peluang sell. Peluang sell. Dia kata, ni dah berlaku engulfing yang boleh sell. Kamu nak sell lah. Saya dah sell tadi. Saya dah buy EG. So, saya tak sell lagi lah. Sebab Isnin lah. Relax dulu lah. Sebab saya limit satu minggu 3-4 pair lah. So, kalau saya dah guna malam ni 2, hari Selasa, Khamis tu saya nak buat apa? Takkan saya nak tunggu saja kan. Relax lah. Itu saya punya trading style. Nanti saya akan kupaskan nanti lah back nanti. So sekarang ni kita akan target sell untuk ikat. Sampai mana? Sampai sini. Okay. Pada peminat yang nak sell, boleh sell insyaAllah. Strategi invalid. Okay, strategi kita akan terbatal bila price dah break ni. Baru ni automatik kita punya strategi kita terbatal. Sell lah. Okay. Lebih kurang 150 pip lah. Stop lah 30 pip. Kalau kamu tak main entry lagi kali, kamu tak lah stop lah atas ni kan. 80 pip kan, tak boleh lah. So sini lah. Okay. So ni adalah ikat. Saya dah entry lah ikat ni. Saya dah entry EG kan, cukup lah. Dah stop loss lah ni kan. Salah lah. Daripada live changes sekali lagi, UCAT dah tadi. UCAT saya target tadi untuk tunggu dia breakout bawah untuk saya sell lagi. NU, NZD, USD. NU lah. Okay, kalau NU ni saya scroll ni sebab saya tengok kenaikan dia banyak mana. Dia naik kan. Dah naik lagi. Dia naik lagi kan. Tegak. So ni adalah support untuk NU. So ni adalah di kawasan apa? Kawasan ni kawasan SBR RBS daily apa weekly no. So kita kena cari kat daily untuk dapatkan kecil kecil orang dah dapat kecil sikit lah. So potensi yang kita nampak sini so saya buka balik di NU ni. Strategi kita adalah buy. Okay, sebab price dah break ni. Okay, price dah break ni kan. Dah break resistance. Sorry. Okay, dah break pun resistance ni. So kita akan fokus pada buy. Tapi kita akan watch out lah. Kalau kamu nak buy sekarang tak, boleh buy lah. Saya suka dia turun lagi tapi kita punya target profit kita sini. Okay, sekitar 0.7200. Okay, tak profit dia. So saya suka dia turun lagi untuk saya buy. Kalau nak buy sekarang, saya tak akan buy. Sebab bagi saya suka buy di retracement. Bagi price turun dulu, baru saya akan buy. Okay.
Ni tentang Enchef lah. Sorry, Enchef pula, NU. Allah Akbar, punyalah nak cepat. Astaghfirullahaladzim, kelemahan saya tu. Okay, so daripada clear ni pasal NU, kita akan target buy. Kalau dia break bawah ni, baru kita akan target sell. Okay, left changing, clear. Saya tak tahu nama kamu lah. Chin lah. Okay, so next adalah NZD CHF. Okay, saya harap yang lelah lah, sebab esok kita nak tengok banyak pair. Esok saya seorang tengok nanya ya. Okay, so Enchef macam mana? Macam mana Enchef, apa tu aku boleh Enchef. So ni adalah resistance dia. Okay, so ni adalah support dia. Kan kita nampak kan, dia turun dan dia test level ni. Okay, so Enchef macam mana Enchef? Next support dia kan, next support. Enchef next support dia bawah. Okay, mungkin kita akan tengok sekitar ni. Apa yang kamu nampak tentang Enchef? Okay, apa yang saya nampak sekarang ni, price dia turun, then buat kenaikan, satu dia buat penurunan. Tapi penurunan dia ni fail untuk break ni. Okay, so kalau kamu nak sell Enchef, hati-hati. Kamu nak sell Enchef, make sure dia breakout ni dulu. Okay, tunggu dia turun sekali lagi, break, okay, retest dan sell. Kadang saya letak sini, kadang trader bila tu sini dia sell terus ya. Dia tak tunggu ni lah, dia tak tunggu untuk PO sell apa kan, dia terus sell lah. Okay, so Enchef, okay, kita akan tunggu dia breakout kadang nak pada dengan sell. Okay, so pada peminat nak buy, buy kamu kena cari net resistance dekat mana. Okay, ada net resistance, ada banyak ni. Okay, saya tanda warna hijau. Okay, so pada yang peminat buy untuk Enchef, okay, boleh cari peluang buy untuk Enchef dengan take profit kita sini. Tapi bagi saya sekarang ni, kalau tengok daripada movement yang kecil ya, pada okay, movement yang kecil, yang berkejelahan, saya nak dia turun lagi lah. Maksud dia turun lah, carilah. Saya akan buy di area sini ke. Okay, ni kan SBR RBL kan, baru saya akan buy dengan stop loss bawah ni kan. Boleh tak kan, cantik lah tu buy ni. Okay, ataupun maksimum sini. Okay, clear tak tentang Enchef Azizul? Nak sell bahaya, kita tunggu dia break baru kita boleh sell. Nak buy boleh buy, tapi tunggu buat retracement. Okay, daripada Syazri Iskandar, GJ saya dah terang tadi. Muhammad Syazwan pun sama juga, GJ saya dah terang tadi. Strategi kita, saya masih berpegang kepada sell. Okay, sell lah. Okay, so sell. Okay, strategi saya masih berpegang sell, dan saya akan sell sampai TP ni. As long dia tak break atas ni ya. GU ni apa? As long dia tak break ni, so as long tu strategi kita masih lagi valid untuk sell. Dia pun dah buat sell S so dah boleh sell. Saya tak boleh nak tadi saya dah buy EG so siapa yang tak ada position boleh lah sell. Tapi hati-hati lah, saya akan suka tunggu dia buat retracement dulu lah. Okay, nak sell sekarang pun kamu punya stop loss pun dah jadi 70 pip lah. Pulang pada kamu lah, kamu yang rasa RR kamu baloi. Bagi saya tu, saya nak kurangkan ni, saya nak ada net size dulu. Okay, so malam ni saya ada buy EG dengan kamu. Kita tengok esok. So saya rasa malam ni untuk ni live kita cikgu tunjuk cara scalping guna strategi price action.
Saya tak pandai scalping lah live Chin. Sebab memang saya tak pandai scalping. Saya bukan trader yang scalping. Saya trader yang trade di time frame H4 saja. Okey. Shazri bagi apa? Bagi TP kan 1399 ni. Kawasan PO lah, kawasan PO saya rasa tu. Okey, boleh. PO kat BM boleh kan. Tutup Ramadan kamu lah. Okey. Sebab saya dah entry EG yang lain ikut suka kamu lah. Tak lah. Okey lah. Semoga apa yang kita analisa ni menuju tempat yang kita target lah. Tapi saya cakap jangan jadikan analisa saya ni sebagai satu pertama jadikan sebagai second opinion untuk kamu. Make sure kamu punya strategi kamu yang penting. Analisa kamu yang penting. Second adalah daripada saya, tak salah. Atau daripada sumber lain Sebab kamu, saya buat macam ni saya untuk sebagai guideline untuk kamu ya. Okey, macam mana trader untuk trade. Yang tu je. Trade menggunakan strategi price action. Bukan untuk jadikan signal lah. Trader tunggu signal jangan. Okey. So, sekian saja untuk live pada malam ni. Jumpa esok. InsyaAllah kita akan on setiap hari sampai hari Jumaat. Kita akan buat yang tu lah, rutin kita balik. Selagi saya tak ada apa-apa lah emergency. Okey, ataupun mungkin kalau saya tak ada 1 hari 2 hari, mungkin admin saya akan take over lah dengan kamu. Okey. So, sekian. Terima kasih. Jumpa esok. Esok tengoklah. Kita tengok jadi analisa saya ni. Join lah. Jangan bagi saya tengok saya analisa seseorang pula kan. Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.